warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan masyarakat agama Islam di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin mengadukan kehadiran tuan dan puan ke forum kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai hubungan masyarakat beragama Islam di Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel yang bersama kita pada hari ini. Panel pertama ialah Cik Farah Wahidah, panel kedua ialah Cik Amirah Hairi, panel ketiga ialah Cik Aklan Wazir, panel keempat ialah Cik Muhammad Ikhwan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, agama Islam merupakan agama persekutuan bagi negara kita. Jadi, dalam forum kita pada hari ini, kita akan mengumpaskan tentang isu-isu yang kita hadapi sebagai masyarakat beragama Islam di negara ini. Jadi, sebagai pembuka forum saya pada hari ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Cik Farah Wahidah. Cik, sihat macam mana? Okey, apakah yang Cik dapat definisikan atau dapat terangkan tentang agama Islam di negara kita? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada Cik Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti kita sedia maklum bahawa negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang terdiri daripada pelbagai agama. Antara agama yang terdapat di Malaysia ialah agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh dan sebagainya. Saya akan memberi definisi agama Islam menurut tokoh terkenal iaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Islam adalah agama yang benar di sisi Allah dan agama bagi umat Islam yang digelar sebagai Muslim. Malah, Islam juga merupakan agama yang mengajarkan konsep akhlak, bukan berfokus kepada aspek kepercayaan sahaja. Disebabkan agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia, hari ini hal-hal berkaitan dengan agama di Malaysia terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sebagai contoh, dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain yang boleh diamalkan dengan aman dan aman ini mana-mana bahagian persekutuan. Selain itu, dalam perkara 11 mengenai kebebasan agama pula menyatakan tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada pasal 4, iaitu mengembangkan agamanya. Ini bermakna walaupun Malaysia telah mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi, penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan kepercayaan bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Kebebasan ini membentuk perpaduan yang kukuh antara kaum dan ini telah dibuktikan dengan keamanan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia selama ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Farah Wahidah di atas pendefinisian tentang agama Islam yang sangat jelas dan padat. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa kita sudah tahu disebabkan pelbagai kaum di Malaysia ini, kita mempunyai beberapa agama major di negara kita, contohnya seperti agama Islam, Kristian dan Buddha. Selain itu, seperti yang kita tahu juga, dengan mempunyai agama kita mempunyai iaitu konsep kepercayaan. Soalan saya yang kedua dalam forum ini ditujukan kepada panel kedua kita iaitu Encik Amirah Hairi. Apakah yang dimaksudkan dengan kepercayaan dalam agama? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita atas soalan yang ditujukan. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, perlulah saya beritahu bahawa tentang kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan secara umumnya bermaksud akuan akan benarnya terhadap suatu perkara.
Biasanya seseorang yang menaruh kepercayaan ke atas satu perkara itu akan disertai oleh perasaan pasti atau kepastian terhadap perkara yang berkenaan. Kepercayaan dalam konteks psikologi adalah bermaksud suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap kependuduk ataupun memihak. Manakala dalam konteks agama pula, percayaan adalah sebahagian daripada batu asas pembangunan moral. Dalam konteks ini, percayaan dinilai sebagai akidah ataupun iman. Dalam agama Islam, pengandung Islam atau lebih kurang sebagai Muslim percaya bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Islam adalah agama monoteistik, di mana hanya satu Tuhan yang disembah, tidak melebihi satu. Islam juga percaya bahawa ayat Al-Quran telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah melalui malaikat Jibril. Selain itu, umat Islam juga percaya kepada malaikat. Kepercayaan kepada malaikat merupakan percayaan penting kepada umat Islam kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman. Selain kepada malaikat, umat Islam perlu percaya kepada Allah, pada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat dan qadar. Dan seterusnya ialah umat Islam semestinya mempercayai dan mematuhi 5 rukun Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan solat, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan tunai haji bagi yang mampu. Itu sahaja dari saya tentang kepercayaan agama Islam di negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kita, Encik Abdul Hairin, ke atas ulasan tentang kepercayaan beragama. Jelaslah apa itu yang dimaksudkan dengan kepercayaan beragama di dalam konsep kaum yang pelbagai di negara ini. Soalan saya yang ketiga pada hari ini ditujukan kepada panel ketiga, iaitu Encik Aflan. Seperti yang kita tahu, pengamalan beragama itu sangatlah penting dalam masyarakat kita. Bolehkah Encik terangkan apakah pengamalan di dalam agama Islam? Terima kasih kepada Cik Moderator kita. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang pengamalan agama Islam dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kita kena tahu dulu apa itu pengamalan. Pengamalan merujuk kepada tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara konsisten untuk mengaplikasikan suatu konsep, ajaran ataupun nilai-nilai dalam kehidupan seharian. Ini melibatkan praktik atau latihan berulang yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif atau memperdalam pemahaman atas suatu konsep atau keyakinan yang dipegang. Pengamalan juga seringkali terkait dengan aspek spiritual, keagamaan atau filosofi. Misalnya dalam konteks keagamaan, pengamalan dapat dilihat melalui perlakuan menunaikan ibadah secara teratur, mengikut ajaran agama dan mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara keseluruhannya, pengamalan dapat dianggap sebagai satu proses aktif atau yang mengarah pada perubahan dan pertumbuhan peribadi dengan melibatkan diri secara konsisten dalam pengamalan. Individu juga dapat mengubah kebiasaan, memperdalam pemahaman dan mengintegrasikan nilai-nilai yang diinginkan ke dalam kehidupan seseorang manusia. Pengamalan dalam agama Islam oleh masyarakat Malaysia mengacu kepada praktik dan pemahaman agama Islam yang diamalkan oleh penduduk Malaysia yang beragama Islam. Malaysia juga merupakan sebuah negara dengan majoritinya penduduk beragama Islam, sehingga agama Islam ini memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Pengamalan agama Islam di Malaysia merangkumi pelbagai aspek, termasuk ibadah, moral budaya, sosial dan politik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel ketiga kita tentang ulasannya berkenaan pengamalan beragama. Jelaslah hadirin sekalian, pengamalan merupakan kegiatan yang konsisten untuk mengaplikasikan sesuatu konsep, ajaran atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya dalam kehidupan beragama.
Soalan saya yang seterusnya ditujukan kepada panel keempat kita, iaitu Encik Muhammad Ikhwan. Seperti yang kita tahu, kita mempunyai banyak agama yang dianuti di negara ini. Apakah isu-isu yang perlu kita hadapi dalam kehidupan harian kita? Terima kasih kepada moderator kita, Cik Sarah. Antara isu berkenaan dengan agama Islam ini adalah liberal. Liberal merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Secara mudah untuk memahami konsep ini, aliran ini bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang dikatakan demokratik. Manakala aliran Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli dan lagi tulen. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Apa yang diperjuangkan oleh Islam liberal ini? Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberal secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini ialah memperjuangkan fahaman pluralisme dengan menyamatarakan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad. Perkara ini selari dengan salah satu tuntutan IFC atau Suruhanjaya Antaragama supaya membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa halangan dan tindakan. Selain itu, golongan Islam liberal juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama bagi persekutuan atau Islam sebagai agama negara. Tujuan mereka menyatakan demikian adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara. Mana ni aku baca ni? Aduh. Ambil selain itu lah. Selain itu, golongan Islam liberal juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama persekutuan atau Islam sebagai agama negara sengaja ditafsirkan dengan Islam sekadar agama rasmi sahaja. Tujuan mereka menyatakan demikian adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Dengan sebab inilah mereka turut menentang pemerkasaan terhadap mahkamah syariah dan undang-undang syariah. Mereka juga berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kepada panel keempat kita yang telah menerangkan tentang isu-isu yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Jelaslah hadirin sekalian, antara isu utama yang kita perlu hadapi dalam masyarakat Islam ini ialah isu liberal. Seperti yang kita tahu, pada masa kini isu liberal ini sangat hangat diperkatakan kerana dia menyebar dalam secara meluasa dalam masyarakat kita, terutamanya dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan disebabkan oleh perkembangan teknologi serta pengaruh-pengaruh daripada negara barat. Baiklah hadirin sekalian, kita akan pergi kepada sesi kedua untuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, pengkaji barat merumuskan tentang teori Ajil. Apakah yang dimaksudkan dengan adaptation dalam beragama Islam dalam masyarakat kita, Encik Ikhwan?
Terima kasih kepada moderator kita. Talcott Person telah memperkenalkan satu teori iaitu AGE. A ada bermaksud adaptation atau penyesuaian, yang merupakan satu konsep agar masyarakat dapat bertahan dengan pelbagai jenis perubahan yang berlaku. Hal ini juga berkaitan dengan mana-mana sistem mesti menyesuaikan diri dengan persekitaran. Fungsi adaptasi ini dijalankan oleh subsistem ekonomi. Dalam perspektif lain, wujud satu hubungan antara agama dengan ekonomi di mana kedua-duanya saling mempengaruhi antara satu sama lain. Di Malaysia, agama itu adalah dominan dan telah mengawal kegiatan ekonomi negara. Pengaruh agama ke atas ekonomi dilihat dari segi sejauh mana sistem, proses, kegiatan dan tingkah laku ekonomi penganut ditentukan atau dicorakkan oleh agama. Agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara dengan majoriti penduduknya menganut agama Islam. Secara keseluruhan, agama Islam mempengaruhi ekonomi di Malaysia melalui sistem perbaikan syariah, pengaruh hukum Islam dalam urusan keuangan, prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan ekonomi serta pengembangan sektor halal. Pengaruh ini mencerminkan komitmen Malaysia dalam menerapkan prinsip-prinsip agama dalam sektor ekonomi untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Ikhwan di atas ulasan beliau tentang adaptation beragama Islam. Jelaslah kita dapat melihat bahawa masyarakat dalam beragama Islam ini beradaptasi dengan tingkah laku atau cara-cara kehidupan ini untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan harmoni. Teori yang kedua ialah goal. Okey, Encik Amirul Hairi, apakah yang dapat kita rumuskan tentang goal di dalam teori ini yang berkisarkan tentang kehidupan beragama Islam dalam masyarakat kita? Terima kasih kepada moderator sekali lagi atas soalan yang ditujukan. Kita sedia maklum bahawa goal attainment itu merupakan satu teori yang diperkenalkan oleh Talcott Person. Goal attainment ialah pencapaian tujuan dalam sesuatu perkara. Dalam perspektif agama Islam, apakah tujuan sebenar yang ingin dikongsi oleh agama Islam kepada masyarakat? Kita sedia maklum bahawa agama Islam merupakan agama rasmi di negara kita. Dengan ini, sudah semestinya ia dapat membantu kerajaan atau masyarakat untuk melakukan penyebaran agama Islam dengan lebih baik supaya lebih ramai orang mengetahui tentang agama Islam. Melalui agama Islam ini juga, ia dapat membantu untuk menyebarkan tentang budaya agama Islam. Ini bagi memastikan orang luar tidak salah anggap kepada budaya yang dibawa oleh orang Islam seperti apa yang dikatakan oleh ramai, iaitu agama Islam ini merupakan agama yang ganas, yang menyukai ISIS semua. Tapi itu tidak betul. Oleh sebab itu tujuan agama Islam masuk dengan kita adalah untuk menceritakan tentang budaya sebenar. Agama Islam juga penting untuk menjalinkan kerjasama yang baik dengan negara lain. Ini kerana kita sedia maklum bahawa agama Islam adalah agama yang mengikut yang kedua yang terbesar di dunia. Yang kedua, yang pertama ialah agama Kristian. Oleh itu, sudah pastinya dengan agama Islam, sudah pasti negara kita akan dapat menjadikan hubungan dengan negara Islam yang lain. Jadi, agama Islam bukan saja penting untuk menjadi sebagai mengawal tingkah laku penganutnya, malah ia penting dalam meningkatkan ekonomi sebuah negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih kepada Encik Amirul tentang ulasan beliau tentang goal agama Islam dalam masyarakat kita pada hari ini. Selain itu, kita juga mempunyai teori tentang integration atau integrasi. Encik Aklan, apakah yang anda dapat ulaskan tentang integration dalam agama Islam pada hari ini? Terima kasih sekali lagi kepada Cik Moderator kita.
melalui teori ajil yang dibuat oleh Derek Person ini adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh teori sosiologi fashionisme. Ajil adalah singkatan daripada adaptation yang berkait rapat dengan ekonomi, goal entertainment, pencapaian tujuan yang selaras dengan perkembangan politik, dan integration ataupun integrasi berkaitan dengan keagamaan dan intensi, iaitu institusi kekeluargaan dalam masyarakat. Kerangka kerja ajil juga yang digunakan adalah untuk menjelaskan fungsi-fungsi dasar yang harus dilakukan oleh suatu sistem sosial yang mempertahankan dirinya sendiri. Melalui integrasi dalam teori ajil merujuk kepada koordinasi ataupun pemeliharaan hubungan antara bahagian-bahagian dalam satu sistem sosial. Dalam konteks pengamalan agama Islam di Malaysia, integrasi mengacu kepada keharmonian dan kesatuan umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini melibatkan kerjasama antara individu, keluarga, komuniti dan lembaga-lembaga Islam untuk mempromosikan nilai-nilai keagamaan yang baik, saling membantu dan memelihara perpaduan masyarakat. Ada beberapa perkara yang dalam integrasi ini. Yang pertama ialah struktur integrasi. Struktur integrasi dalam ajar merujuk kepada koordinasi yang ketergantungan antara individu dalam sebuah sistem sosial. Dalam konteks pengamalan agama di Malaysia, integrasi struktur berkaitan dengan keberadaan institusi Islam yang berperanan dalam menyelaras aktiviti keagamaan dan memastikan kesinambungan amalan agama yang saling terkait. Sebagai contohnya, dalam Majlis Agama Islam di Malaysia, di setiap negara yang bertanggungjawab atas pengawalan dan penyelarasan aktiviti keagamaan, termasuk pentadbiran undang-undang Islam dan penyamaran pemahaman agama di Malaysia. Dan yang kedua ialah integrasi nilai. Integrasi nilai merujuk kepada adanya kesepakatan dan muafakat antara nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Dalam konteks agama Islam di Malaysia, integrasi nilai berkaitan dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam yang menjadi asas kepada masyarakat Muslim. Terdapat usaha untuk mempromosikan pemahaman yang baik dan konsisten dalam ajaran agama Islam, baik melalui pendidikan formal di sekolah dan universiti Islam maupun melalui pengajaran agama di surau ataupun masjid serta komuniti-komuniti setempat. Dan yang ketiga ialah integrasi fashionisme. Integrasi fashionisme merujuk kepada penyelarasan pelbagai fungsi sosial dalam suatu sistem. Dalam konteks agama Islam di Malaysia, integrasi fashionisme berkaitan dengan berbagai institusi dan atau kelompok dalam menjalankan fungsi-fungsi penting dalam sesebuah masyarakat Muslim. Misalnya, masjid sebagai tempat ibadah ataupun pusat kegiatan masyarakat, organisasi dakwah yang bertugas menyebarkan ajaran agama, lembaga dermawan yang memberikan bantuan sosial kepada umat Muslim yang memerlukan, dan lembaga agama Islam yang menjadikan pendidikan agama yang komprehensif ataupun menyeluruh kepada segala lapisan masyarakat di Malaysia. Cukup itu saja yang saya dapat sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Aklan di atas ulasan beliau tentang integration dalam agama Islam di negara ini. Soalan terakhir saya untuk sesi forum kita pada hari ini ialah berkisarkan tentang latency. Okey, Encik Farah, apakah yang anda dapat ulaskan tentang latency dalam agama Islam? Terima kasih kepada Encik Moderator yang bertanyakan soalan. Terlebih dahulu saya ingin memberikan definisi mengenai latensi. Latensi merupakan kesinambungan dan bagaimana keluarga memotivasi anggota keluarga untuk menerima pola-pola ataupun nilai budaya dan dalam memperbarui motivasi dan pola budaya tersebut, termasuk dalam nilai dan norma apa yang akan diterapkan di dalam keluarga. Sebagai contoh, ibu bapa mengajarkan anak-anak mereka perkara-perkara asas dalam agama Islam seperti rukun iman, rukun Islam, cara-cara mengerjakan ibadah seperti solat, berpuasa dan sebagainya.
Selain daripada itu, keluarga yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan menunjukkan tingkah laku dan perbuatan yang baik. Ibu bapa akan mengajar anak-anak mereka untuk bertingkah laku baik dan sopan, kerana hal ini amat dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Oleh itu, keluarga yang sentiasa dijedahkan dan diajar mengenai agama Islam akan sentiasa menunjukkan akhlak yang baik tidak kira di mana sahaja mereka berada. Terima kasih sekian, terima kasih. Terima kasih tentang hujahan yang sangat padat dan jelas tentang legasi beragama Islam di negara ini, Encik Farah. Hadirin sekalian, kita sudah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Ingin saya ucapkan terima kasih kepada keempat-empat panel yang sudi meluangkan masa dan sudi berkongsi pendapat masing-masing tentang tajuk forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, saya harapkan hadirin sekalian mendapat pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat untuk kehidupan tentang agama Islam daripada forum hari ini. Hadirin sekalian, dapat kita rumuskan tentang agama Islam di negara ini. Kita dapat tahu bahawa agama Islam merupakan agama bagi persekutuan serta agama rasmi untuk negara ini. Negara ini juga terdiri daripada pelbagai kaum serta kepercayaan agama masing-masing. Namun begitu, kita sebagai satu masyarakat di negara ini kita dapat hidup dengan aman dan harmoni kerana disebabkan oleh rasa hormat menghormati di antara satu sama lain. Terima kasih kepada semua yang sudi datang ke forum pada hari ini bersama kami semua. Sekian, terima kasih.